Jadi pengenalan boleh dimulakan dengan soalan apa itu etika. Etika merupakan perkataan yang berasal daripada Yunani, iaitu ethos, yang bermaksud watak. Sama macam maksud dia, watak, etika dijadikan sebagai asas dalam membentuk tingkah laku seseorang, sama ada baik atau buruk. Oleh itu, etika sangat berkait rapat dengan nilai moral yang menjadi pegangan seseorang individu maupun masyarakat. Seterusnya, beralih kepada punca masalah kurang penghayatan etika dalam kalangan remaja Bumiputera Malaysia boleh dibahagikan kepada 3 aspek, iaitu aspek keluarga, aspek sistem pendidikan dan aspek penggunaan media sosial. Punca utama tercetusnya masalah kurang penghayatan etika dalam kalangan remaja Bumiputera di Malaysia adalah bermula daripada didikan keluarga dari rumah. Rumah adalah kilang yang menghasilkan serta sekaligus membentuk pribadi manusia. Institusi kekeluargaan memainkan peranan yang amat penting dalam penerapan dan pendidikan etika dalam kalangan remaja. Kesibukan ibu bapa atau sesebuah keluarga itu merupakan salah satu faktor di mana remaja kini tidak mempunyai pegangan agama yang kuat kerana golongan remaja ini lumrahnya lahir dalam keluarga yang tidak mementingkan hal agama dan memilih untuk tidak mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. Hal ini telah mengakibatkan remaja kurang peka dan cakna mengenai penghayatan etika. Untuk memiliki nilai etika yang tinggi, didikan agama sejak kecil harus dititik beratkan. Tambahan pula, setiap anggota keluarga mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing yang dapat mempengaruhi bagaimana sesebuah keluarga itu mengambil berat akan penghayatan etika dan moral, sekaligus menjadi satu cerminan sesebuah masyarakat itu sendiri. Runtuhnya penghayatan etika sesebuah keluarga, maka runtuhlah kesedaran terhadap kepentingan etika dalam sesebuah masyarakat itu sendiri. Dalam usaha menerapkan lagi penghayatan etika dan moral, sistem pendidikan di dalam sesebuah masyarakat itu haruslah menekankan kepentingan pendidikan etika dan moral itu sendiri. Namun begitu, realitinya tidaklah sebegitu pada masa ini. Hal ini kerana terdapat 3 halangan pelajar dalam pembangunan etika dan moral, iaitu yang pertama, tiada garis panduan yang jelas bagi menilai aspek moral dan etika pelajar. Yang kedua, kursus yang diambil banyak menekankan pengetahuan teknikal semata-mata berbanding aspek etika. Dan yang ketiga, kurang prasarana untuk menggalakkan pembangunan etika dan moral pelajar. Kewujudan halangan-halangan ini jelas menunjukkan bahawa penerapan pendidikan etika dan moral yang sedia ada di dalam sistem pendidikan negara kita pada masa ini tidaklah berada pada tahap yang optimum dan memuaskan. Selain daripada halangan buat para remaja itu sendiri, beberapa halangan lain yang dihadapi oleh tenaga pengajar juga dalam pembangunan etika dan moral remaja juga merupakan salah satu punca yang berkait rapat. Halangan seperti tiada garis panduan yang jelas dan kurangnya bahan referensi serta rujukan yang berkaitan dengan pendidikan etika dan moral ini juga dapat memberikan satu cerminan terhadap kekritisan dan pelapukan sistem pendidikan negara kita dalam soal pembangunan serta penghayatan etika melalui sistem pendidikan. Seterusnya, punca terakhir terhadap masalah penghayatan etika dalam kalangan remaja di Bumiputera yang ingin dikupas lanjut adalah berpunca daripada penggunaan media sosial. Pada era globalisasi dan kecanggihan dalam penggunaan media sosial yang semakin tular dalam kalangan remaja, terutamanya telah mengakibatkan golongan remaja kini menjadi lebih terdedah akan pengaruh dan budaya dari masyarakat luar seantero dunia. Menurut statistik dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM, lebih daripada 50% kanak-kanak berusia 12 tahun dan ke atas di Malaysia telah mempunyai telefon pintar dan mempunyai akses kepada media sosial. Hal ini amat membimbangkan kerana remaja pada masa kini sudah terdedah dengan pelbagai jenis bentuk hiburan, pemahaman, budaya dan ideologi pada usia yang sangat muda. Pendedahan kepada penggunaan
media sosial yang melampau tanpa tapisan dan pantauan dari pihak bertanggungjawab dapat mempengaruhi seseorang, terutamanya dalam kalangan remaja. Mereka mungkin akan sedikit sebanyak terikut-ikut akan budaya luar dan lama kelamaan dikhawatiri akan meninggalkan atau mempunyai tahap kepekaan yang minimal terhadap tata cara, budaya dan etika masyarakat di negara kita sendiri. Di antara contoh senario dan permasalahan penghayatan etika dalam kalangan remaja Bumi Putera Malaysia adalah penggunaan bahasa yang kurang sopan di media sosial. Perbuatan tidak beretika ini sekaligus mendorong mereka untuk melakukan buli cyber. Untuk makluman semua, Malaysia sudah pun berada di kedudukan ke-6 daripada 28 buah negara dalam buli cyber peringkat global, dan jumlah kes buli yang telah diterima oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia semakin meningkat sehingga kini. Berdasarkan laporan kajian kebangsaan mengenai keselamatan cyber sekolah, sebanyak 71% pelajar pernah terlibat dengan cyberbuli dan berkongsi maklumat yang tidak benar dan kurang sopan di media sosial. Kebanyakan daripada mereka menganggap perkara ini tidak serius, akan tetapi cyberbuli telah pun banyak menyumbang kepada kes bunuh diri. Seterusnya adalah perbuatan tidak bertanggungjawab remaja terhadap harta benda awam atau kata mudahnya perbuatan vandalism. Terdapat 3 tujuan vandalism berlaku di Malaysia, iaitu mencuri dan mendapat keuntungan, sikap buruk remaja itu sendiri seperti sifat seronok untuk merosakkan dan melepaskan geram, dan untuk mengisi masa lapang. Contoh yang lebih serius adalah gejala sosial yang berlebihan dan berbahaya, antaranya menagih dadah. Menurut sumber daripada agensi anti dadah kebangsaan menunjukkan bahawa remaja lelaki lebih cenderung menyalahgunakan dadah berbanding remaja perempuan. Hal ini kerana remaja lelaki lebih cenderung untuk berjumpa dengan pengaruh rakan sebaya yang tidak elok. Infografik juga menunjukkan kategori umur yang menyalahgunakan dadah bagi remaja adalah yang kedua tertinggi, iaitu sebanyak 33.1%, dan tahap pendidikan bagi penyalahgunaan dadah di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah adalah yang tertinggi berbanding dengan peringkat pengajian tinggi. Pada awal tahun ini juga, seramai 76 remaja berusia di antara 13 tahun dan 18 tahun telah ditahan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik di atas kesalahan mengedar dan menagih dadah. Lanjutan dari contoh gejala sosial yang berlebihan dan berbahaya adalah seks bebas dalam kalangan remaja. Menurut sumber statistik dari Kementerian Kesihatan Malaysia, remaja hamil yang berdaftar semakin berkurang. Akan tetapi, remaja hamil luar nikah yang tidak berdaftar di Klinik Kesihatan Malaysia juga semakin meningkat. Ianya membimbangkan kerana sejak tahun 2015 sehingga 2018 sahaja, kes pembuangan bayi telah mencecah 577 kes, dan apa yang amat menyedihkan ialah hanya 30% sahaja daripada bayi yang dijumpai masih hidup. Kesalahan membuang bayi ini masih berterusan dan menunjukkan betapa seriusnya keruntuhan etika dalam kalangan remaja di Malaysia. Antara kesan permasalahan penghayatan etika dalam kalangan remaja Bumi Putera Malaysia adalah masalah sosial dalam kalangan remaja akan meningkat. Hal ini adalah kerana apabila kurangnya penghayatan etika dalam diri remaja, maka mereka akan lebih mudah terjerumus kepada aktiviti yang boleh merosakkan akhlak maupun akidah yang boleh membawa kepada kemudaratan terhadap diri mereka. Sebagai contoh, antara masalah sosial yang semakin meningkat adalah seperti pengambilan dadah, kes buangan bayi dan juga merokok. Hal ini dapat dielakkan sekiranya mereka memahami serta mengamalkan etika. Seperti yang kita tahu, etika merupakan salah satu pegangan prinsip nilai-nilai murni yang menjadi panduan bagi manusia. Jadi apabila kurangnya penghayatan etika ini dalam diri remaja Bumi Putera, jadi tidak mustahil masalah sosial ini semakin berleluasa. Selain itu, kesannya adalah semangat perpaduan antara masyarakat akan berkurangan. Hilangnya sebuah etika dalam diri akan menyebabkan individu tidak dapat memahami atau mengamalkan nilai murni tersebut.
Perkara ini dapat memecah belahkan perpaduan kerana masyarakat tidak akan memahami bahawa pentingnya nilai murni bagi memupuk semangat bersatu padu antara kaum, agama dan juga bangsa. Kita perlulah mengelakkan kejadian seperti 13 Mei dari berulang kerana sejarah telah membuktikan bahawa pentingnya semangat perpaduan bagi menjaga keamanan negara. Oleh yang demikian, sekiranya remaja Malaysia, terutamanya Bumiputera mempunyai serta menghayati nilai etika ini, maka mereka akan melakukan tanggungjawab mereka yang dapat memberi kebaikan bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi kepada masyarakat supaya dapat membantu mengeratkan silaturahim antara kaum, bangsa serta agama yang lain. Akhir sekali, kesan permasalahan penghayatan etika dalam kalangan remaja Bumiputera Malaysia adalah pembangunan negara akan merosot. Seperti yang kita tahu, semakin pesatnya kemajuan negara, semakin hebatnya cabaran dalam memupuk serta membendung masalah etika dalam rakyat kita, terutamanya remaja Bumiputera. Hal ini adalah kerana terdapat banyak anasir-anasir luar yang mempengaruhi jiwa dan minda anak-anak muda negara ini, mengakibatkan kurangnya penghayatan etika dalam diri mereka. Etika inilah yang akan membantu bagi menentukan perkara yang benar dan yang salah mengenai perbuatan maupun sifat manusia dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Perkara ini perlu diambil berat kerana para remaja di negara inilah yang bakal mengambil alih tampuk pemerintahan negara kita. Maka, bagi mengelakkan negara kita musnah, kita perlulah memastikan remaja Bumiputera di Malaysia ini faham serta menerapkan nilai etika dalam kehidupan mereka bagi menjamin kemajuan negara. Seterusnya ialah cabaran dan cadangan dalam membendung permasalahan etika dalam kalangan remaja. Cabaran yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Sebagai seorang remaja, golongan ini lebih menganggap rakan-rakan mereka lebih memahami mereka. Hal ini kerana mereka mempunyai masalah, pendapat, minat dan pemikiran yang sama. Sepanjang umur remaja, golongan ini banyak menghabiskan masa-masa mereka bersama, di mana akan mengakibatkan mereka terikut-ikut dengan rakan mereka tersendiri. Sebagai contoh, remaja perlulah memilih rakan yang betul. Sekiranya mereka memilih rakan yang baik dan menjaga etika, contohnya menjaga etika di sekolah, rumah dan tempat umum, maka mereka juga akan terpengaruh dengan sikap baik ini. Namun jika sebaliknya, mereka salah pilih rakan, mereka juga akan terpengaruh dengan amalan-amalan yang kurang beretika ini seperti kurang sopan dan sebagainya. Jelaslah bahawa ini adalah cabaran yang amat sukar jika tidak dapat dibendung dari awal lagi. Cabaran yang kedua ialah ibu bapa dan penjaga. Hal ini kerana anak-anak adalah cerminan ibu bapa mereka. Jika anak-anak dibiasakan dengan kebaikan, maka mereka akan membesar menjadi anak yang beretika tinggi. Dan jika sebaliknya, anak-anak akan membesar dengan persekitaran yang negatif dan mempunyai nilai etika yang sangat rendah. Antara nilai etika yang dapat ibu bapa terapkan di dalam diri anak-anak ialah bersopan santun, menghormati orang tua dan banyak lagi. Hal ini dijadikan sebagai cabaran kerana perangai ibu bapa dianggap sebagai entiti yang sangat berpengaruh dalam menangani masalah ini. Hal ini bertambah berat apabila sesetengah ibu bapa terpaksa melepaskan tanggungjawab ini kepada guru-guru di sekolah ataupun pembantu rumah kerana kurang meluangkan masa bersama anak-anak di rumah. Cabaran yang ketiga ialah sosial media. Pada era kini, sosial media sangat terbuka dan kebanyakan remaja di negara kita mempunyai sosial media tersendiri. Hal ini mengakibatkan pengguna sosial media terdedahkan dengan pelbagai gaya hidup manusia di negara lain, contohnya negara-negara di barat. Seperti kita tahu, gaya hidup orang barat sangat berbeza dengan orang kita, di mana dari segi percakapan dengan orang tua, pemakaian yang boleh dikatakan lebih kurang beretika. Remaja kita pula mudah terikut-ikut dengan memberikan alasan bahawa cara pertuturan mereka lebih casual. Dan contoh yang lain, bila mengenakan pakaian yang menjolok mata, mereka memberikan alasan kerana tidak mahu ketinggalan trend atau fashion kini. Hal ini dapat diatasi dengan pihak berwajib, di mana mereka boleh menggunakan wadah media sosial ini untuk menyebarkan dan mendedahkan kepentingan etika dalam media sosial supaya para remaja dapat menjaga etika mereka.
Kesimpulannya dalam topik ini iaitu senario dan permasalahan penghayatan etika dalam kalangan remaja Bumiputera Malaysia. Etika sangat penting untuk remaja kerana ia membentuk kepribadian seseorang individu. Justru, bagi melahirkan lebih ramai remaja Bumiputera Malaysia yang berakhlak mulia, pembelajaran etika perlulah difahamkan dan diterapkan kerana ia memainkan peranan yang sangat penting.